أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 6 baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 6 baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar, beriman dengan qada dan qadar, mengaku putuh di dalam hati, yakni berpegang dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan, penetapan, yang telah menentu, yang telah menetap akan dia, akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Menentu oleh Allah ni dengan iradah. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan, menetapkan segala-gala perkara pada azal. Itu dia panggil qada. Penentuan Allah, penetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah menentukan, Allah menetapkan pada sedia kala, dia panggil qada. Allah menentukan sedia kala kerana ketentuan Allah muafakat dengan ilmu Allah mengetahuinya sedia kala, maka iradah Allah menentu pun sedia kala. Sebab qada, ketentuan iradah Allah ini muafakat dengan ilmu, selaras dengan ilmu, bersetuju dengan ilmu. Jadi Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azal. Allah qadim, sifat ilmu Allah qadim. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui. Bila Allah mengetahui, qadim sedia kala. Allah mengetahui segala-galanya sedia kala. Kemudian Allah qadim, sifat iradah Allah qadim, menentu. Jadi menentu oleh Allah yang bersifat iradah selaras dengan ilmu. Jadi ilmu mengetahui sedia kala, iradah menentu pun sedia kala. Kita panggil ketentuan azali oleh Allah yang bersifat dengan iradah, itu qada. Dan makna qadar itu, yang pertamanya qada, ketentuan iradah, penentuan iradah. Dan makna qadar itu yang keduanya qadar, takdir Allah, sakatan Allah. Maksudnya, maksud takdir Allah, perbuatan yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah. Perbuat ni dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah, itu qadar. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi qada, ketentuan iradat, qadar, perbuatan kudrah. Ini qadar dan qada. Tetapi biasanya akan disebut ketentuan azali terlebih dahulu, barulah pergi kepada perbuatan. Ketentuan dipanggil macam pelan, perbuatan dipanggil macam pelaksanaan. Maka akan disebut dengan pelan terlebih dahulu, barulah pergi kepada pelaksanaan pekerjaan. Ini berkaitan dengan qada dan qadar. Tetapi dalam susunan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dimulakan dengan sifat qudrah, baru pergi kepada sifat iradah. Susunan sifat Allah tidak bersusun. Sifat Allah qadim, belaka, bukan bersusun hak ni dulu, hak ni kemudian, hak ni kemudian, bukan. Cuma disusun tu nombor 1, nombor 2 sampai ke nombor 20 sifat Tuhan. Itu hanya dia panggil tartibuz zikri, susunan untuk kita sebut. Kalau tak susun nak sebut macam mana?
Tapi sifat Tuhan bukan susung. Sebab Tuhan koding belaka nak susung macam mana, tidak ada permulaan belaka. Bukan susung tu susung sebenar-benar. Ia tak sama dengan susung tertib rukun solat, susung tertib rukun wudu. Tu susung sungguh. Tak ikut susunan tertib rukun solat, tak ikut susunan tertib rukun wudu, tak pakai dan duduk. Sebab itu dipanggil tartibul waqi'. Susunan nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu memang di kedudukan dia gitu. Kedudukan dia gitu. Basuh muka dulu, kemudian basuh tangan, kemudian basuh kepala, kemudian basuh kaki. Memang disusung gitu wudu. Kalau buat sebalik, tak panggil wudu. Adapun sifat Tuhan 1, 2, 3 ni disusung hanya untuk kita boleh sebut. Kalau tak susung, nak sebut warna 20. Boleh sebut 20 sifat secara tak ada nombor. Pakai debok sebut 20. Boleh? Debok apa? Stokor 20 boleh sebut. Tak boleh, kena susun. Tapi ulama susun ni ada hikmah dia juga. Kenapa disusun dengan kudrah, iradah, ilmu? Kalau kita nak kira kepada hak kata pelang terlebih dahulu, kemudian pelaksanaan, pelangnya iradah, pelaksanaannya kudrah. Sebut iradah dulu, kemudian iradah pelang ni pula selaras dengan ilmu. Nak pelang, nak rancang, nak susun, nak letak, nak mutu, dia kena ada pengetahuan. Kalau kira situ kok ilmu, iradat, kudrah, baru kira situ. Tapi dah, kenapa kita dimulakan dengan kudrah? Sebab yang nyata depan kita sekarang adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hak nyata di depan kita sekarang adalah qadar, yakni perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak nyata sekarang. Hak qada, ketentuan azali, hak tu hanya Allah yang mengetahui. Malaikat pun tak tahu hak tu. Jadi hak nyata depan kita adalah pekerjaan Allah, perbuatan Allah. Hak nyata depan kita ni. Apa sekarang ni perbuatan Allah? Apa sekarang ni pekerjaan Allah? Hak kata nyata depan kita ni, apa dia? Apa dia? Contohnya perbuatan Allah sekarang, pekerjaan Allah sekarang. Qadar kudrat sekarang. Apa dia? Contohnya? Mana? Dia congok. Mana tu? Tunjuk ke apa ni? Kipas. Kipas gerak. Dia congok. Tak ada contoh dah lah. Ni hak belakang ni je belakang ni. Tak ada contoh-contoh dahnya. Tak nak tercontoh tak boleh dah. Dia congok. Dia congok je. Hidup, nampak, dengar, darah mengalir, jantung berfungsi, nadi bergerak. Mana kalau nak tanya apakah perbuatan Allah sekarang? Apakah pekerjaan Allah sekarang? Contoh, tidak tercontoh dah. Nak contoh apa lagi? Hak berlaku ni. Gerak mulut, keluar bunyi, semua Allah yang buat. Gerak mulut Allah yang buat, keluar bunyi Allah yang buat. Apabila bunyi tu dispekar, jadi kuat bunyi tu. Kuat tu pun Allah yang buat. Lepas tu kita pun dapat dengar pun Allah yang buat. Tak dia cerita dah lah. Sebab setiap saat yang berlaku sekarang ni kesemuanya perbuatan, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah, qadar. Tak setunjuk kipas, tak setunjuk dia congok lah. Segala-gala yang sedang berlaku sekarang ni, sekarang sedang berlaku ni. Ya ni. Semuanya perbuatan Allah. Ni hak nyata sekarang, hak sedang berlaku. Dimulakan dengan hak nyata. Hak nyatanya pekerjaan Allah. Hak nyatanya perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebab tu susunan sifat 20 dimulakan dengan sifat kudrah. Ni hak Tuhan buat setiap saat ni. Semua ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala ni. Tak ada contoh-contoh lah. Semua hak berlaku sekarang ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat, Allah menjadikan, Allah mengerjakan
Allah buat, Allah menjadikan, Allah mengerjakan. Gitu je. Tak ada ketetapan dulu. Tak ada susunan dulu. Tak ada. Pakai buat dengan khayal gitu. Macam kita kan, kita nak buat apa-apa kan, kita kena ada dulu susunan, rancangan, atur macam mana. Dia gitu kan kerjaan sebenarnya lah. Usaha kita tak ada bekas sama sekali tu. Kenapa? Cuma siapa tahu kita pening dah, gerak dah, rasa penat dah, kita pun buat bahan gambar, buat dengar. Tak ada perancangan dah. Tak ada dah. Lepas tu buat kan tu, buat ikut siap je. Lepas tu jadi warna, tak ada lah jadi warna pun. Tak cakap dah, pening dah, penat dah, dah gerak dah, tak nampak ke apa dah. Kita ada buat gitu kan. Kadang-kadang buat dengan perancangan susun. Dah mari sekabut dah ni. Tak ada dah. Buat dengan mecok dah, ada benda dah. Buat tak ada susunan. Jadi Allah mengerjakan, Allah buat ni, Allah buat sebagaimana yang Allah tetapkan pada azal dengan sifat iradah. Apalah? Pergi pada sifat yang ke-8, iradah. Itu susunan dia. Tapi kalau kita ikut pada rukun iman ni, kena sebutlah hak ketentuan iradah dulu, barulah pergi kepada pelaksanaan perbuatan kudrah Allah, qada dan qadar. Tetapi kalau kaedah sifat 20, dia akan dahulukan dengan sifat kudrah. Allah yang sifat kudrah yang menjadikan segala-gala perkara yang berlaku depan mata kita ni. Hak tu dulu. Dah segala-gala Allah buat, segala-gala Allah buat. Lepas tu Allah buat tu dengan lala, dengan lupa, dengan rambang je. Dah Allah buat sebagaimana yang Allah telah tetapkan pada azal. Sebagaimana yang Allah telah tentukan pada azal. Sebagaimana Allah susun pada azal dengan sifat iradah. Baru pergi kepada sifat yang ke-8, sifat iradah. Dia gitu. Bukan Allah buat dengan lala, dengan lupa, bukan. Allah buat sebagaimana yang ditentukan oleh Allah pada azal, iradah. Allah tentukan, Allah tetapkan ni, tetap gitu, selaras dengan ilmu. Abu Tubik sifat yang ke-9, ilmu. Ni kaedah dia. Oleh kerana terpaksa kena susun. Sifat Allah ni tak susun, tak boleh nak sebut. Sifat Tuhan tidak ada susunan sebab qadim belaka. Tapi ulama susun ni ada dia punya hikmah dia. Bukan susun gambang tau. Disusun dengan kudrah dulu. Sebab yang nyata depan kita ni adalah perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma apabila Allah buat satu-satu perkara, maka nyatalah kepada kita hak ketentuan azali, hak gaib. Hak depan kita ni Allah buat segala-gala. Hak gaibnya nu, hak azali ni, ketentuan iradat yang hanya Allah mengetahui. Tetapi apabila Allah buat je sekarang, maka nyatalah bagi kitanya Allah telah menentukan pada azal begian. Itu dia panggil ibraz. Kudrah ni ibraz. Bila Allah menjadikan, menyata kepada kita hak ketentuan azali Allah yang qadim, yang gaib, yang hanya Allah mengetahui. Contoh sekarang, kita duduk sini sekarang malam ni, maka nyata kepada kita ketentuan Allah pada azal yang gaib tu, Allah menentukan kita ada sini pada malam ni. Tapi ketentuan azali tu sebelum berlaku kita pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Tapi apabila Allah lakukan, nyata bagi kitanya tuan Allah pada azal. Masa ni kita duduk sini. Hak esok kita tak tahu lagi macam mana tuan Allah pada azal. Tuhan pun buat esok. Nyata bagi kitanya tuan azali kita esok buat gapa-gapa pula. Bila nyata bagi kitanya selepas Tuhan buat satu-satu pekerjaan, satu-satu perbuatan. Tapi mula-mulanya cerita bab perbuatan Allah terlebih dahulu, lepas tu dimulakan dengan sifat kudrah. Tapi susunan kita rukun iman ni cerita bab qada dululah, ketentuan iradah, barulah pergi kepada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Maka percaya dengan qada dan qadar itu. Qada ketentuan Allah, qadar perbuatan Allah. Kitanya wajib beriman, kitanya wajib percaya, wajib berpegang. Apa makna percaya? Maknanya mengaku putuh dalam hati seseorang. Kejap kita pegang dalam hati kitanya, pegangan yang putuh 100%. Pegangan yang jazam, pegangan yang putuh. Kalau kata 90% sahaja, yang kita percayanya Allah menentukan segala-gala, 90% sahaja kita percaya Allah yang buat segala-gala, tak sah lagi beriman. Nak beriman ni mengaku putus 100% dalam hati seseorang,
dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku, nak contohkan tidak tercontoh. Segala yang berlaku, tak usah buat contoh lah, duk congok ke bangun ke jalan ke dah buat contoh dah. Segala perkara yang berlaku, contohnya tak payah contoh. Mana contoh? Contohnya ustaz tanya tu, itu perbuatan Tuhan. Kalau nak juga dah, nak juga contoh. Jawabnya, contohnya apa? Contohnya hak ustaz tanya tu. Tubik suara, bunyi kata nak minta contoh. Tu Allah buat. Kena jawab kita. Kalau ustaz ngajar kata, contoh hak Tuhan buat sekarang. Tu pun jawab, tidak tercontoh. Nak juga contoh. Nak contoh, hak ustaz tanya tu. Tubik suara, bunyi suara. Siapa buat suara minta contoh? Kena? Tak kena jawab kita. Kalau nak contoh juga, maka tak tercontohlah. Segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini qada iradah, dan dengan menjadi ia akan dia. Ini qadar, qudrah Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar. Jadi pembicaraannya kita pergi pada persoalan qada. Berulang-ulang kali dah sebut berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Ni kena kemahlah ikhtiar usaha tu. Segala-gala qada dan qadar Allah, tetapi kita wajib berpegang kita ada ikhtiar dan usaha, tapi jangan lari daripada pegangan asasnya. Segala-gala perkara qada dan qadar Allah, berarti ikhtiar dan usaha kita pun masih lagi masuk di bawah segala-gala perkara. Maknanya pilihan kita pun qada dan qadar Allah, perbuatan kita pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya wajib menetapkan di akidah kita ada pilihan dan perbuatan, kerana ayat-ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada kita, tapi hakikinya sebenarnya kita tidak ada sebarang pilihan dan sebarang perbuatan. Apa yang berlaku adalah sebagaimana yang Allah tentukan, yang Allah Ta'ala tetapkan, yang Allah Ta'ala putuskan pada azal. Sa'ah berlaku, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Ini pegangan baik jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dari segi adab percakapan, yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kelemahan, kesalahan, kejahatan diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Jadi berkait dengan perkara yang baik. Yang baik ni tak ada timbul lah. Hak timbulnya pegangan yang terpesong adalah pergi kepada perkara yang jahat. Perkara jahat baru timbul pegangan yang terpesong. Adapun perkara yang baik atau tetap dah. Tidak ada yang berpegang bahawa perkara baik ni bukan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak timbul pegangan terpesongnya perkara jahat. Tapi terdahulu saya sebut dah berkaitan dengan contoh pegangan yang terpesong dalam bab qada, ketentuan. Satu pegangan yang kafirnya adalah menafikan terus ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah pun tidak mengetahui apa yang akan berlaku tu kafir. Satu pegangannya perkara baik ke perkara jahat ke, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan, Allah hanya mengetahui. Ini pun akidah yang sesat. Satu pegangan laginya, perkara baik Allah menentukan, qada dan qadar Allah. Perkara jahat Allah tidak menentukan, Allah hanya mengqadarkan saja perkara jahat. Dia ada 3 golongan yang terpesong dalam persoalan qada. Satu golongannya menafikan qada Allah dan menafikan pengetahuan Allah. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, bahkan Allah tidak mengetahui apa yang akan berlaku. Ini kafirlah, tidak mengetahui. Yang kedua tadi, baik jahat Allah tidak menentukan, Allah tidak mengqadakan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan, Allah hanya mengetahui. Ini pun pegangan yang terpesong. Ada pun satu pegangan laginya, hak baik ketentuan Allah, hak jahat Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui sahaja. Tapi wallahu alam lah. Ada pula satu pegangannya, kok mana ambil tu wallahu alam lah. Allah menentukan sebahagian-sebahagian, bukan masalah perkara baik jahat. Allah hanya menentukan kelahiran kita, Allah menetapkan, Allah memutuskan bilakah kita akan dilahirkan. Kita lahir ni bangsa apa?
Bangsa apa, kulitnya, warna apa, lelaki ke perempuan ke kita dilahirkan, Allah menentukan, Allah menetapkan, Allah memutuskan pada azal. Kemudian bilakah kita akan dimatikan, Allah menentukan, Allah menetapkan pada azal. Di tengah tu tidak ada ketentuan Allah, tidak ada ketetapan Allah. Itu adalah susunan keputusan kehendak diri kita sendiri mutlak, sebebas-bebasnya, sama ada baik ataupun jahat. Ini ada bawakan seumpama ni sekarang. Ada dalam rakaman-rakaman orang-orang yang ada nama, orang-orang yang kadang-kadang menggunakan sebutan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pentingnya pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tiba-tiba diajarnya Allah menentukan, Allah menetapkan, Allah memutuskan, hanya sebahagian sahaja. Bila kita dilahirkan, lahir bangsa apa, lahir putih ke hitam, comel ke uduh, dia kata, hidung macung ke hidung kepek, dia kata, laki ke puang, Allah menentukan. Lepas tu mati kita bila, Allah menentukan. Di tengah tu tidak ada ketentuan Allah, kita yang menentukan, kita yang menetapkan, sebebas-bebasnya, mutlak. Ini semua akidah yang terpesong belaka ni. Tapi dia menggunakan perkataan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bahaya ni. Pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Tapi sebenar ke gitu? Allah hanya menentukan permulaan kejadian, Allah hanya menentukan kesudahan kejadian. Di tengah tu tidak ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Ini kata kita kena belajar bab ni biar sampai tahap tahqiq, kemah, kejak, jelas. Tak gerak dah. Nyata bagi kita. Mari balas mana pun orang tu sekalipun, bukan. Dia ni orang akak belaka ni. Siapa akak? Orang awam. Orang awam akak pelik apa? Dia suka selera, kena dengan selera dia akak je lah. Suka selera dia akak mana ada kadang-kadang tak ada benda main duduk cerita. Tapi tengok laku. Dia ke atas selera nafsu masing-masing. Tapi kalau kita mengaji akidah, lulu fardu ain, lepas fardu ain, mari balas mana pun tak sedut musingnya. Warna balas ni kelahiran je takdir Tuhan, qada Tuhan, kelahiran qada Tuhan, kematian qada Tuhan. Di tengah tidak ada qada Tuhan. Kita menentukan, kita memutuskan secara mutlak, secara sebebas-bebasnya. Lahir sahaja. Apa bangsa, apa agama, Allah mengqadakan. Kitanya segala-gala perkara. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku melainkan qada dan qada Allah. Ini jelas-jelas di rukun iman yang ke-6, bukan cabang-cabang iman. Atau kita nilai sendirilah pemahaman kita setara mana. Kalau mari awak balas tu warna, kita kesok juga ke, kita terikut juga ke, kita pening juga ke, tengoklah atas kita lah bulaknya. Kalau kesok juga tak jenis kalau pening keliru tu, mana kita faham dah salah. Pening ni, keliru ni kita tak sangka macam mana dia boleh bawa gitu. Nak kata salah tak berani sebab apa orang lebih ni, tapi bagi fahaman kita memang salah. Cukup lah. Tapi nak kata salah tu tak berani, pening berasa mikir apa dia ajar gitu. Salah terang-terang tu. Tapi kalau kita betul jugalah tu, tengok orang bukan sebarang, takkan salah pula ramai mana orang ikut. Tak ada orang tegur seorang. Kalau salah mesti ada orang tegur. Kalau salah mesti ada orang tegur. Tak ada using lah. Kalau bab pekoh, salah sikit je kecoh. Kalau bab pekoh, kalau bab pegangan, salah terang-terang pun senyusnya sunyi sepi, tak ada respon apa-apa pun. Kalau bab pekoh lah. Kalau bab pekoh hak salah, hak menyusahkan, hak menyempitkan. Mengapa ni? Tidak ada pemahaman pekoh, walaupun pekoh mazhab Syafi'i sekalipun. Ni kecoh kan kalau bab pekoh. Tapi kalau bab pegangan, tapi bab pekoh ni pun khilafiyah kebanyakannya. Tapi kalau dalam bab pegangan, hak satu jalan, salah terang-terang, live dalam radio apa semua pun sunyi sepi. Walaupun live, ada rakaman pula sekali lagi, dia ulang 2 kali, Tak ada, sunyi sepi.
Walaupun orang yang bawa salah ni, dia ada musuh-musuh dia sendiri yang menunggu je nak ambil poin hak benda yang boleh katok balik hak musuh dia tu. Musuh dia sendiri pun sunyi sepi, tak ada boleh ambil buah pun. Ni akhir zaman. Jadi kalau dia kata salah pegang, salah mesti ada orang tegur. Tak ada orang tegur bab pegangan. Salah berlalu gitu je, salah berlalu gitu je. Sebab rakaman salah ni orang dengar semua, orang dengar puluh ribu, ratus ribu dengar. Tapi respon, tidak ada respon yang mengatakan salah. Walaupun hak buka tu puluh ribu, ratus ribu sekalipun. Orang buka rakaman hak agama ni, orang hak nakkan agama lah, minatkan agama lah. Kalau orang tak minat agama, tubik piyah je, dia tubik hak ada piyah atas kepala tu, dia pakai, tak jadilah cari hak lain, nak cari mata biru. Tahu mata biru tu dia carinya. Tubik piyah atas kepala, dia salah tekan tu dah kena. Tapi orang buka sampai puluh ribu, ratus ribu, tak ada respon kata salah. Ni akhir zaman, fitnah akidah. Jadi waktu wallahu a'lam dah. Pegangan salah memang salah lah. Tapi tak jumpa lagi hak salah. Apa nama pegangan yang hanya berpegang Allah menentukan, Allah menetapkan, Allah memutuskan awal kejadian dan akhir kejadian kematian kita. Di tengah tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menentukan, kita menetapkan sendiri-sendiri sebebas-bebasnya. Kita memilih secara mutlak. Kalau Allah telah meletakkan segala di tengah, apa perlu lagi Allah utus Rasul? Ni semua rosak belaka pegangan. Baik jahat segala-gala datang dari qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkait dengan perkara yang baik, iman dan taat, qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pegangan kita tu subur, pegangan kita tu terselok, maka tak timbullah di hati kita sifat riya, sifat ujub, sifat takabur. Riya ni akan pekerjaan ibadah. Ujub akan pekerjaan ibadah. Kenapa kita nak riya dengan ibadah? Ibadah kita contohnya belajar. Ibadah kita contohnya beramal. Kenapa kita nak riya dalam belajar kita? Kenapa kita nak riya dalam amal kita? Walaha belajar kita boleh buat amal, qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menjauhkan maksiat dan tidak ada upaya untuk mengerjakan ketaatan melainkan qada dan qada Allah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mana kita boleh belajar qada dan qada Allah, kita boleh beramal dengan ilmu yang kita belajar, qada dan qada Allah. Maka tak timbullah belajar kita tu nak riak kepada orang lain. Tak timbullah kita beramal dengan ilmu nak riak pada orang lain. Tak timbullah kita boleh belajar, kita boleh beramal ni mai ujub, mai perasaan lebih kat mana? Sebab boleh belajar, boleh buat amal ibadat, taufik hidayah Allah, bukan daya upaya kita. Kita tak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Hak disunatkan kita perbanyak kata tu yang akan menjadi kenderaan ketika meniti titik sirat. Kita tak ada daya upaya. Sehingga kan tu bila panggil hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Orang panggil semayang dia jawab la haula wala. Orang panggil semayang tu kan hayya 'alas salah, jawablah seakan pergi. Dia jawab la haula wala quwata illa billah. Apa la haula wala quwata illa billah? Kita mari awal tu bila lagi? Nak la haula wala apa dia? Sebab kita tak ada daya upaya. Kita boleh solat pun semuanya adalah taufik hidayah Allah. Sesaja solat beri salam je, alhamdulillahillazi. Tu nanti lepas salam lah. Boleh. Tapi lepas je salam, sebab apa kita kata alhamdulillah? Apa nak alhamdulillah? Kita yang semayang kan, kita yang buat semayang kan, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada daya upaya, sudah je semayang, beri salam je, alhamdulillah, lalu dah.
Mana kebaikan yang kita dapat lakukan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau subuh pegangan, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur. Nak takabur kat mana? Nak berasa lebih daripada orang lain kat mana? Sebab kita belum lagi dihisap. Kita tak tahu lagi hak kita belajar tu kita tahulah. Hak mana kewajipan kita belajar. Hak kita beramal tu tahulah mana wajib, mana sunat. Hak kita buat wajib pun dengan ilmu kita nyatalah betul salah. Tapi kita nyata bagi kita pahala banyak mana. Nyata tak kita? Kita tak nyata. Dan kita tak tahu pun macam mana kita akan datang. Kita nak besar diri macam mana? Nak besar diri ni bila? Meniti tiang sirak lepas. Tu bolehlah takabur. Sahih dah. Ahli syurga bolehlah takabur. Tapi bila ahli syurganya tak ada dah takabur tu. Tapi situ barulah boleh kita nak takabur. Meniti tiang sirak lepas. Bolehlah takabur. Dan kita belajar pun tak tahu mana pada tahu ni hujung pangkal pun laginya. Belajar kemah dah amal pun tak sempurna zahir dan batin. Lepas tu nak ujub, nak takabur. Pina ceritanya kita boleh belajar sikit sebanyak, kita boleh beramal sikit banyak, semuanya datang daripada Allah. Kitanya la haula wala quwata illa billah. Kalau subuh pegangan ni maka tak ada riak wujud takabur. Orang ada riak wujud takabur ni bukan tidak berpegang dengan qada dan qadar, bukan. Tapi qada dan qadar hanya pegangan sahaja. Tapi tidak subuh pegangan. Kemudian pula yang kita duk riak-riak ujuk-ujuk ni sebenarnya baru netah je barunya. Baru netah je. Ilmu pun baru netah, amal pun baru netah. Umurnya nak habis dah. Selama kening tu netah kot lain. Kedia tu orang netah kot agama ni, netah sikit je. Tak ada orang lain dah, aku. Dia kadang-kadang kita ni yang timbul riak wujud takabur ni, kita tak habis lagi fardu ain. Kalau kita habis belajar fardu ain, banyak benda lah kesalahan kita hak lepas-lepas. Kemudian hak sekarang ni pun kita ada benda yang kita boleh turut, ada perkara yang kita tak mampu nak turut lagi, nafsu kita masih lagi kuat. Terutama sekali hak dalam tu, hak hati tu. Tapi yang ada kita berasa lebih ni sebab kita baru faham sekara. Banyak lagi benda yang kita tak tahunya. Bab pegangan pun dah habis lagi. Bab pekoh fardu ain pun dah habis lagi. Bab tasawuf fardu ain pun dah habis lagi. Lepas tu kita berasa macam lega lepas dah. Bila kita banyak sikit pekoh, banyak tak tahu lagi, banyaknya salah kita dah. Mana lama ni kita buat gitu. Zahir pun kadang-kadang kita dak kemah lagi ilmunya. Ilmu zahir bab pandangan mata, hak mana hak boleh, hak mana hak tak boleh. Hak pendengaran pula, hak mana hak kita boleh dengar, hak mana hak kita tak boleh dengar. Kita tak jelas lagi. Hak percakapan pula, hak mana hak kita dibenarkan bercakap, hak mana yang kita tak dibenarkan cakap. Kadang kita pun tak tahu lagi. Hak hukum zahir, belum cerita hukum hati lagi tu. Macam mana ikhlas yang sebenar, tawakul yang sebenar, taubah yang sebenar, redha yang sebenar, sabar syukur yang sebenar. Hak tu pun tak lepas laginya. Kalau hak tu tak lepas, kita nak riak dengan ilmu dengan amal kok mana? Nak riak dengan, nak ujuk dengan ilmu dengan amal kok mana? Banyak perkara laginya. Bila kita belajar habis itu, nak timbul riak kok mana? Sebab apa? Banyak lagi salah kitanya. Tak lepas banyak lagi. Tu biasanya mula-mula tu lah. Masa tengah mula-mula celek tu. Tu dipina sikit. Dia berasa macam terang dah. Ada benda pun laginya. Ngaji banyak lagi. Bab-bab hak fardu ain hak lain. Hak bab percakapan, pendengaran, bab makanan pula. Hak mana hak yang kita boleh makan, hak mana yang kita tidak boleh makan, hak mana yang syubhah yang seeloknya kita kawal. Hak syubhah, hak seeloknya kita kawal. Hak haram terang-terang, hak tu memang tak boleh dah. Hak syubhah, hak mana nak kena kawal. Kena belajar pula waktunya.
Kadang-kadang kita buat pegangan pun separuh-separuh barunya. Tapi alhamdulillah, janji kita belajar tu belajar ikut aturan. Tu je. Kita boleh belajar ikut aturan pun qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kitanya kena banyak syukur, sabar, redha. Kalau tengok tuan susun ni pelbagai. Tuan susun ummah Nabi 73 benar susunan Allah Subhanahu wa taala. 73 ni orang Islam belaka, tak masuk orang kafir, Yahudi dan Nasara tak masuk. 73 ni orang Islam belaka. 72 tu susunan Allahnya ke neraka. Satu je susunan Allah ke syurga. Hak ke syurga ni pula ni ke syurga lapis atas, lapis tengah, lapis bawah. Hak ke syurga pula ada ke syurga serta merta ma'as-sabiqin, serta dengan orang hak masuk syurga awal-awal. Ada yang kena bakar dulu. Kena bakar dan neraka jahanam ni lama mana tak samalah ikut susunan Allah lah. Ada Allah susun bakarnya lama, ada pertengahan, ada sekejap. Sekejap pun sehari di neraka, tempoh masa dunia 1000 tahun. Sekejap dah tu. Sekejap je, sehari je contohnya. Sehari je. Oh, sehari, sekejap. Sekejap je sehari. Tapi sehari di hari akhirat, sehari di neraka, kalau ke masa dunia 1000 tahun. Sekejap. 1000 tahun. Jadi kalau kita belajar betul-betul fardu ain, tak ada nak timbul riya, tak ada nak timbul ujub, tak ada nak timbul takabur. Tadilah. Kadang-kadang hak paling mudah, zahir hak paling mudah. Hak payahnya bab nak jaga hati. Nak jaga berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita ni. Yang mana hati kita ni berbolak-balik. Mari sifat baik, tukar sifat jahat, sifat baik, sifat jahat, sifat baik, sifat jahat di hati kita ni. Hak zahir ni bolehlah kita kata. Kadang-kadang kita jaga. Tu pun tak lepas juga Jaga percakapan. Baik kejap. Kaki ngupak pula. Sekali sehari tak ngupak tak sah. Dah. Padang hak pahala padang hak kesalahan mengupak tu pahala bayar kat orang habis dah. Lepas tu kita nak riak ujub ke apa, akhirat tak ada pahala kita. Boleh kat orang belaka dah. Sebab apa? Selagi tak mengupak sekali sehari tak lepas. Tak lepas angin. Tak lepas angin. Kadang-kadang mengupak ke apa pun tak tahu kita dah mengupak, kita kata benda sebenar, soh jahil. Hak sebenar tu dah mengupak. Hak dah sebenar tak angin mengupak, itu fitnah. Itu tahmah. Itu berat lagi. Hak sebenar tu dah Nabi kata mengupak. Kita dah kata kat belakang. Kita kata kat depan lalu dah. Kata kat belakang susah. Kena minta maaf di hari akhirat. Sebab dinamakan mengumpat. Kita kata kat depan batang hidung dia, kita kata selalu tak main kata kat belakang. Dan kalau kata kat depan batang hidung tak mengumpat, ada tu jahil juga. Siapa kata mengumpat ni kata kat belakang? Siapa kata mengumpat ni kata kat belakang? Tak. Nabi takrifkan mengumpat. Apa dia mengumpat? Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah. Itu mengumpat. Zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau, saudara seagama, dengan perkara yang dia benci. Itu je lah mengumpat. Nabi tak kata sebut oleh engkau akan saudara engkau di belakang dia akan benda dia benci. Tak ada. Itu rekaan kita pula. Tak ada. Mengumpat bukan kata di belakang. Mengumpat kata di kok depan ke kok belakang ke mengumpat. Jadi takrif pun tak kenal dah. Lepas tu nak jaga hukum gua ni sedap pula dia cakap. Kita mengumpat tak main. Kata tak ke belakang tak main. Susah dari akhirat. Jenis kita kata kok depan. Dan kita kata kok depan tu dia suka tak kita kata? Dia tak suka tapi tak apa kok depan. Tak mengumpat Tapi macam nak jaga hukum? Benda mengumpat pun tak tahu. Kawan tu senyap. Mana tu? Tak apalah senyap pun. Akhirat dia boleh pahala. Pahala mana pula? Pahala tu orang cakap banyak sana tu lah. Orang mengumpat, orang kata ke dia tu. Orang cakap tu sedap. Cakap, kita gini-gini. Pahala ke dia tu dah. Dan macam mana kita... Mana kita tak kenal lagi. Mana baik, mana jahat. Mana baik, mana jahat. Dia kalau belajar lepas asas akidah, lepas asas fiqh fardu ain, lepas asas
tasawuf fardu ain tak dang kitanya. Tak dang nak riak, tak dang nak ujuk, tak dang nak takabur. Kita sedarlah diri kita tu setara mana. Hak zahir mudah-mudah pun tak selesai, sama tu nak cerita bab hati. Tapi bab pegangan tu tetap dah. Bukan tetap dah tu. Hak tu kena selesai komplit. Kena lengkap, kena sempurna akidah di sunnah wal jamaah. Hak tu komplit. Kemudian akidah yang komplit, yang selesai sempurna ni lah nak dikuatkan, dimantapkan, ditebalkan supaya terselah dengan jaga amal zahir, jaga amal hati. Jaga amal zahir, jaga amal hati. Ketaatan zahir hati yang sempurna ni lah yang akan menebalkan, yang akan memantapkan akidah. Akidah kena komplit, akidah kena lengkap, akidah kena sempurna. Tapi semua tu datang daripada qada dan qada Allah. Kita boleh susun jadi belajar molek betul dengan ilmu akidah kita kemah molek, hak fiqh pun kemah, hak tasawuf fardu ain pun kemah. Amalnya pula amal lebih sukar, lebih payah daripada belajar. Tapi kalau belajar pun cokak cemaking lagi, tak selesai lagi nak cerita bab amalnya macam mana. Lepas tu nak riak wujud takaburnya macam mana. Tak selesai, banyak perkara lagi kitanya. Kita kena buat molek ikut susunan molek, belajar ikut susunan molek. Tak tahu lagi tu, mudah-mudahan Tuhan maafkan kita sebab salah kita dan kadang tak tahu dalam kita tengah belajar, tapi belajarnya belajar fardu ain, jaga dia jembuh hak lain. Kalau kita duk tahap nenek tahu je pakar sampai ke takrif mengupak pula tahu lagi, misal contoh tak sudah pergi belajar ilmu lain lah. Kita belajar masa terhad sahaja. Kita belajar setakat sekali sehari je. Sekali sehari dia ikut makan, sekali sehari ni. Sekali sehari dia ikut makan. Orang puasa pun makan 2 kali sehari. Orang puasa makan 2 kali sehari. 2 kali apa? Malakam pula sekali lagi. 3 kali pula jadinya. Sahur, buka, malakaran faham pula. Ni kita nak belajar makanan rohani sekali sehari. Lepas tu kita wak ikut suka pula belajarnya. Jangan belajar hak lain. Belajar fardu ain tauhid, belajar fardu ain fiqh, belajar fardu biar selesai. Sebab kita dalam belajar ni banyak salah dalam belajar. Mudah-mudahan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jahat segala-gala perkara qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.